tahu. Angin ahmar, tahu Ada dah lihat kat tangan, dak gerak lupuh. Ya. Jadi sebut Arab baru reti. Angin merah. Nah, sini ada orang nyakit kena angin, dipaka ke tak ada? Ada. Habis kata lagi. Tapi yang kena bukan nanti orang buat maksiat ni. Siapa yang kena walaupun dia bukan ahli maksiat, maka jadi lupuh. Kalau kena sikit boleh baik semula, kalau kena banyak baik semula pun tak macam mana. Kalau parok 2 hari senyap terus. Tak, bakal bola kotak gali-gali kambuh lubang sendang dengan batu nasan rutin bau gitu. Nah, angin ahmar sebab apa mari dulu tak ada. Nabi kata penyakit stroke ni akan ada jika 15 dosa ni ada dah dalam negara tu. Nampak? Sebab tu kalau kita kaji tak kajian di negeri Fatani ni ada ke orang kena angin tapi tak ramai macam kita. Yang ramai kena penyakit stroke di umat Islam di Malaysia. Sebab bila kita baca hadis ni banyak sini. Nak dengan bar, dengan disco, dengan minum arak, dengan kilang arak, dengan pak judi, nak dengan deraka, dengan apa ada belaka. Sebab tu banyak. Penyakit ni Kementerian Kesihatan dah nak kaji. Hospital dah aku. Tak aku. Nak aku kan ni doktor bahan angin kau. Kata lama tak apa doktor Yeh ni lama tak apa. Bahan angin doktor ni kau. Pah London ngaji. Kena kau. Kita dah aku. Nah. Jadi minta berlindung kita daripada maksiat yang 15 ni dan daripada terkena balasan Allah angin ahmar ni. Nah. Dunia pada hari ini telah membuat segala apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW ini. Dia kata, ngarang kata buat belaka dah ni. Cuma masih belum sampai ke peringkat akhir final dah lagi. Final penalti ya. Kita ni masa kecederaan. Omong kita ni dengan dunia ni masa kecederaan. Nah, dok go juga penalti lagi. Penalti balik awal. Nah, jadi kita perbetulkan balik salah dan silap kita. Allah tidak heran banyaknya silap kita. Allah heran kita tak mau mengaku silap. Itu saja. Allah tak pelik kita minum arak 7 lautan zina dengan 7 trailer ada hawek. Allah heran kenapa kita masih tak mau taubat. Itu saja. Kalau kita taubat hari ni, dak nanti proses borang taubat kita 2 minggu dak. Macam kita nak minta tanah apa semua proses borang je berbulan-bulan. Nak masuk mata air 2-3 bulan kena balik. Pocik kalau nasib baik 2 bulan lagi. Nak proses borang begitu begini. Taubat tak ada proses borang. Pukul 7.21 pagi taubat, 7.21 juga Tuhan terima. Faham? Cuma menyesal sungguh. Nyesal aku zaman dulu. Tak tutup aurat. Nyesal ni aku, dosanya aku dulu berahi ke main joget begitu begini. Nyesalnya aku dulu minum arak, telang pek kuda apa semua. Nah, Tuhan pun selalu. Hari ni juga serta-merta. Bila-bila dah ingat buat pula, hak ni tak ada dah. Hak baru kena taubat pula. Cukup mudah. Tak kena piti skepeng. Tak payah pakai serban nak taubat, tak payah menghadap kiblat, sunat belaka. Tak payah duduk dalam masjid. Nah, duduk atas rezek boleh taubat. Tak ada masalah. Jadi tunggu apa lagi? Benda yang percuma tak kena bayar, tetapi bayar apa yang kita dapat besar sangat, iaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah wallahu a'lam. Ada beberapa soalan. Boleh tak 15 minit lagi? Boleh tak? Soalan pertama, apakah hukum pakai gelang seperti gelang magnetik bagi lelaki? Ni pula. Sekarang ini jadi trend laki-laki memakai gelang yang dikatakan boleh menyembuhkan penyakit. Minta penjelasan. Ni apa hukum lelaki memakai gelang? Tu le. Tuan lain-lain ni. Maknanya banyaknya benda ni berlaku sekarang. Nah.
Yang menjadi trend masa kini yang dikatakan boleh mengubati penyakit si pemakai. Nampaknya trend ini telah berjangkit kepada ahli surau dan masjid dan jemaah kita. Baik, jawapan ni macam biasalah, hak jawab-jawab dah semua. Gelang ni kalau dari segi perhiasan ni memang perhiasan yang dikhaskan untuk kaum perempuan. Salafus soleh, sahabat Nabi mana pun tak pakai gelang. Ini orang jahiliah pakai. Baiklah, katakanlah ini bukan gelang, ini tujuan untuk perubatan. Ada ulama mengatakan boleh pakai dengan syarat memang telah diiktiraf oleh pakar-pakar perubatan muslim. Di syaratnya perubatan muslim, pakar orang yang pandai dalam perubatan tapi dia itu muslim. Maka bolehlah. Tapi dengan syarat iaitu jangan menyerupai perhiasan. Jangan beli yang menyerupai perhiasan. Takut nampak macam gelang jadi fitnah. Itu kena jaga tak? Walau bagaimanapun setelah diujilah. Kebanyakannya tidak sebagaimana yang dicanang-canangkan. Hasilnya. Dan banyak lagi cara sebaik-baiknya yang kita boleh pakai dari segi perubatan menggunakan magnet ni. Jadi kalau jadi trend dah jadi pakai gelang, jadi fitnah masalah. Hak mana? Hak ni gelang berobat ke? Hak ni hak pakai awak lawa. Hak ni memang penyakit sungguh ke? Hak ni saja-saja pakai kerana ikut-ikutkan trend. Jadi masalah berlaku. Kadang-kadang ada juga mengambil kesempatan oleh makna musuh-musuh Islam. Dia masuk benda ni, akhirnya kita akan terpedaya ikut dan sebagainya. Jadi sebaik-baiknya kita pakailah gunakan perubatan yang apa benda ni yang benar-benar diiktiraf oleh Islam dan kemudian tidak mendatangkan kesan seperti ditohmoh, difitnah dan sebagainya, orang tengok kurang senang dan sebagainya. Sebab dalam bab darurah boleh kita pakai benda yang haram untuk berubat melainkan khamar, arak. Tetapi dengan syarat obatan yang jenis lain tidak standing dengan kehebatan ubat menurut doktor pakar muslim. Kalau doktor pakar muslim berkata bahawasanya ubat lain ni tak ada boleh lawan dalam bab nak menghilangkan penyakit berbanding dengan gelang magnet ni, mana pada ketika itu boleh kita pakai gelang magnet kerana berserupaan dengan perhiasan wanita. Tapi kalau ada tandingan lagi obat-obatnya daripada yang bukan gelang, yang tidak bersyubhah dengan benda yang haram, maka tak boleh kita pakai benda yang syubhah. Kemudian yang kita dengar-dengar pula maknanya sampai 1,200, 800, hak murah 250 kurang hak 1,000 lebih apa. Jadi kena hati-hati. Seboleh-bolehnya kita tinggal perkara yang meragukan kalau boleh. Sebab dia jadi trend ni. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Naklah kamu tinggalkan benda yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Benda tu memang dia tidak najis. Tapi dalam sebahagian kecil ulama, tok guru yang mengata boleh ni, dia ada syaratnya pula. Jangan serupa dengan gelang orang perempuan. Jadi macam perhiasan comel benar noh. Jadi seolah-olah macam orang kafir dah pakai gelang. Tak nampak macam obat. Kalau obat dia ruduhlah sikit sepatutnya. Ni comel macam gelang, jadi syubhah. Hak mana gelang, hak mana perubatan. Akhirnya orang pakai pukul locong. Dia ni tak mengaji ke apa pakai gelang. Kita pun nak marah dah apa. Jadi perbalahan dan sebagainya. Jadi banyak lagi perubatan lain yang terbaik rasa kita lah. Tapi nak pakai juga nak buat apa ni. Baik, jawab rekah-rekah dah lah. Boleh cuba terangkan dengan lebih detail tentang masbuk dan muafiq, kerana ramai orang yang terdahulu daripada saya tidak faham. Baik. Contoh, seorang makmum masuk dalam jemaah semasa imam membaca iyyaka na'budu hingga akhir ayat dan baca surah. Lepas tu makmum belum sempat menghabiskan Fatihah, jadi apakah perlu dilakukan oleh makmum rokok? Habiskan Fatihah, adakah dimaafkan 3 rukun yang panjang? Baik. Makmum masbuk muafiq dia tidak faham. Kita tengah rekah. Makmum ni ikut imam lah. Muafiq ni yang sepakat dengan imam. Maksudnya dia masuk dalam semayang, dia boleh menghabiskan Fatihah sebelum imam rokok. Itu panggil muafiq. Contohnya dia sakat takbir, Pak imam takbir Allahu Akbar, makmum pun akak amal-amal. Itu makmum muafiq dia panggil. Sebab apa? Memang dia boleh baca Fatihah kat dia. Makmum masbuk mana? Masbuk mansubi